Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi video kali ini kita akan teruskan lagi dengan normal distribution. Okey, setelah sebelum ni kita dah lihat pada berkaitan dengan macam mana nak baca normal distribution table. Okey, bagaimana kita nak menentukan probability of normal distribution. Okay, dan kali ini kita akan tengok kepada ataupun tajuk dia lebih kepada inverse normal. Right, inverse normal distribution. Okay, so kita lihat balik. Saya mulakan dengan example 7. Okay, given the area of the shaded region, find the value of Z from the standard normal distribution table. Okay, so sekali lagi lah, dalam standard normal distribution table yang ni, yang di highlightkan ni. So standard normal distribution table adalah sentiasa merupakan area. Okay, dia sentiasa bagi kamu probability untuk area yang macam mana. Okay, dia sentiasa berada di sebelah kanan. Okay, dia sentiasa merupakan shaded region di sebelah kanan. Right, so itu adalah standard normal distribution table. Jadi kalau macam soalan A 0.369, sebenarnya itu adalah ini. Ini adalah 0.3669. Okey, cuma kalau pembelajaran sebelum ni adalah kita nak mencari 0.3669 daripada Z. Sekarang dia bagi 0.3669, dia suruh kita cari Z. So itu yang kita panggil sebagai inverse normal. Jadi kalau kita nak cari inverse normal, cara baca pada table tu pun dah terbalik lah. Okay, seperti kalau kita lihat dekat sini, dia kata 0.3669. Jadi saya besarkan sedikit. Okay, selalunya kita baca yang berada di sini. Kita baca yang di sini. Okay, yang dekat sini. Right, kemudian kita akan dapatkan nilai-nilai seperti 0.63 adalah 0.2643, 0.44 adalah 0.3300. Okay, tetapi pada kali ini inverse normal bermaksud kita akan baca segala yang berada di sini. Okay, untuk kita tentukan nilai di sini. Okay, terbaliklah. Untuk kita baca yang itu. Baik, so untuk soalan A tadi adalah 0.3669. So daripada table 0.3669 tu adalah ini. Okay, so itu adalah 0.3669. Jadi bacaan dia adalah 0.34. So pada jawapan A tadi 0.3669, maka Z sama dengan 0. Z sama dengan 0.34. Okey, itu maksud dia. Maksudnya kat sini. Kalau saya buat elok. Okey, ini 0.34. Okay, so itu yang dikatakan dengan inverse normal. Right, seterusnya untuk soalan B 0.440. Okay, 0.440 tu adalah ini. Yang berlorik lah, 0.4440. Selagi nilai dia di bawah 0.5, kita boleh baca di dalam standard normal distribution table. Okay, tapi kalau kita lihat sekarang, standard normal distribution table sepatutnya berada di sebelah kanan. Kalau standard normal distribution berada di sebelah kiri, okay, yang ni lah so saya padam yang atas ni balik. Saya buat semula. So kalau macam ni, ini adalah common standard normal distribution table. Tetapi sekiranya
lorekan itu berada di sebelah kiri, dia masih lagi sama. Cuma Z itu akan jadi negatif Z. Okay, itu sahaja bezanya. Okay, so 0.440 kita boleh baca dalam standard normal distribution. Okay, so 0.440 0.440 4400 ke 4440 3 kali 4. So 440, kalau kita lihat ini 0.443 ditolakkan dengan 3 tak ada, kita ambil yang terdekat 4. Okey, so 0.440 adalah sama dengan 0.443 tolak 4. Jadi bacaannya adalah 0.141. Okey, jadi Z adalah sama dengan 0.141 daripada tebel. Tapi 0.141 tu sebenarnya adalah yang ini. 0.141 adalah yang ini kalau kita baca daripada tebel 0.4440. Tetapi untuk gambar ni memandangkan shaded regionnya berada di sebelah kiri, maka jawapan akhir adalah Z sama dengan negatif 0.141. Okay, kerana kedudukannya yang berada di sebelah kiri paksi. Okay, so itu satu. Seterusnya untuk soalan C, 0.8365 adalah yang berlorek. 0.8365. Walau bagaimanapun dalam standard normal distribution table, nilai yang paling besar adalah 0.5. Jadi 0.8365 tak boleh dibaca. Okey, walau bagaimanapun nilai Z ini juga boleh merujuk kepada kawasan yang sini, kawasan yang putih tu. Okey, di mana kawasan yang putih tu kita boleh kirakan dengan cara 1 tolak 0.8365, kerana total region of shaded area tu sepatutnya adalah equal to 1. Total probability sama dengan 1, jumlah kebarangkalian sama dengan 1. Okey, jadi 1 tolak 0.8365, so kita akan dapat 0.1635. Okey, di mana 0.1635 tu kita boleh baca sama sahaja. Kita akan dapat nilai di sini. Okey, jadi 0.8365 kita tak boleh baca dalam table, tetapi 0.1635 kita boleh baca dalam table. Jadi kalau kita rujuk, kita akan baca 0.1635. So dalam table 0.1635 ini. Okey, 0.1635 adalah yang itu. Maka bacaan dia adalah 0.98. Okey, so pada soalan C, Z adalah sama dengan 0.98. Okay, so itu yang dikatakan sebagai inverse normal. Daripada probability kita cari Z score. Okay, next question D. Okay, so area equal to 0.3051. Right, nah 0.3051. Sekali lagi, dalam normal distribution, okay, dalam standard normal distribution table, kita tak boleh baca nilai in between. Okay, sekarang ni shaded region ni in between. Kita tak boleh baca nilai in between. Kita hanya boleh baca nilai yang ke kanan sahaja.
ataupun yang ke kiri. Sebab yang ke kiri tu basically adalah yang ke kanan. Cuma jawapan diberi dalam negatif. Tapi dalam lorekan yang di antara ni, kita tak boleh baca walaupun nilai dia kurang daripada 0.5. Sebaliknya, apa yang kita boleh baca adalah kawasan yang saya tandakan itu. Okey, di mana kawasan yang ditandakan itu adalah sama dengan 0.5 tolak 0.3051. Kenapa 0.5? Sebab kalau total probability adalah equal to 1, okey, jumlah kebarangkalian sama dengan 1. Okey, tapi sekarang bell shape diagram ni dia kalau separuh adalah 0.5. Okey, separuh tu yang ni. Yang ini 0.5. Okey, jadi sebelah sini pun sama juga 0.5. So untuk mendapatkan kawasan yang satu lagi adalah 0.5 tolakkan dengan 0.3051. Maka kita akan dapat 0.1949. Okey, bermaksud 0.1949 kita boleh baca sebab nilainya sekarang ni lorekannya berada di sebelah kiri. Kalau berada di sebelah kiri kita boleh baca. Okey, tetapi sekiranya lorekan itu berada di sebelah kiri, apa maksudnya? Maksudnya adalah Z mestilah diberi dalam nilai negatif. Okey, so daripada table 0.1949 kita cari. Okey, mana 0.1949? 1949. Saya padam dulu yang tadi. 1949 ini. Okey, jadi bacaan dia adalah 0.86. Okey, so 0.86. Jadi jawapan untuk Z, okey, Z sama dengan 0.86. Tetapi memandangkan dia berada di sebelah kiri, jadi Z kita kena letak negatif. Jadi jawapan sebenarnya adalah Z sama dengan negatif 0.86. Okey, itu adalah bagi soalan D. Seterusnya, bagi soalan E, 0.1664 adalah yang berlorek. 0.1664. Jadi bagaimana nak dapatkan nilai di sini? Sama juga. Separuh daripada bell shape diagram adalah 0.5. Jadi untuk dapatkan probability kawasan yang bertanda itu adalah 0.5 tolakkan dengan 0.1664. Maka kita akan dapat 0.3336. So ini adalah 0.3336. Okey, jadi kita akan baca nilai dalam table. 0.3336 adalah ini. 0.43. Jadi bacaan dia adalah Z sama dengan 0.43. Memandangkan kawasan yang kita cari ini berada di sebelah kanan, maka jawapan itu kekal positif. Okey. Dan yang terakhir sekali untuk soalan F. Okey, luas adalah 0.72. Jadi 0.72 adalah yang berlorek. Jadi macam mana nak cari nilai Z? Okey, kita akan cari sama ada shaded region yang berada di sebelah kanan ataupun shaded region yang berada di sebelah kiri. Jadi untuk soalan ni kita akan gunakan shaded region yang berada di sebelah kiri. Kenapa? Sebab kita kena sentiasa cari jawapan yang lagi kurang daripada 0.5. Bukan cari jawapan, cari kebarangkalian yang sentiasa kurang daripada 0.5. 0.72 kita tak boleh baca dalam buku, dalam standard normal distribution table. Tapi nilai yang kecil ini kita boleh baca. Bagaimana nak dapatkan nilai kawasan tu? Kalau satu bell shape diagram total probability adalah equal to 1,
Jadi untuk dapatkan kawasan yang kecil itu, kita akan buatkan dengan cara 1 tolakkan dengan 0.72. Okey, so maka kamu akan dapat 0.28. Okey, jadi kita akan baca 0.28 dalam standard normal distribution table. Okey, jadi mana 0.28? 0.28 adalah yang terdekat yang ini. Okey, so kalau nak dapatkan 0.28 saja, bermaksud kita kena tolakkan dengan 10. Sekarang kita ada 0.58. Jadi untuk dapatkan 0.28, 2810 tu kena tolakkan dengan 10. Dapatlah 0.28. Okey, di mana 10 tu adalah 3. Jadi jawapannya adalah 0.583. Okey, jadi Z sama dengan 0.583. Okey, dan tetapi shaded region kita cari tu berada di sebelah kiri, bermaksud jawapan tu kena letak negatif. Okey, jadi untuk soalan ni, apa target kita? Target kita adalah lebih kepada untuk mencari, ni keseluruhan lah. So kita lebih kepada nak mencari luas yang berada di sebelah kanan, iaitu yang ini, ataupun yang berada di sebelah kiri. Dan sekiranya kita gunakan di sebelah kiri, kita akan pastikan jawapan dalam negatif. Okey, kalau tengok baliklah, soalan A sebelah kanan positif, soalan B sebelah kiri negatif, soalan C sebelah kanan positif, soalan D sebelah kiri negatif, E sebelah kanan positif, F sebelah kiri negatif. Okey, so ini adalah secara keseluruhannya bagi inverse normal. Okey, ada nak tanya apa-apa tak? Ada soalan? Okey, sekiranya tiada soalan, apa yang kita boleh teruskan adalah, okey, saya ajar macam mana kita nak cari jawapan-jawapan yang ada ni dengan menggunakan kalkulator sahaja. Okey, so saya keluarkan kalkulator saya yang inilah. Sebab kalkulator ni dia yang boleh untuk mencari ini, ini yang tak ada pada kalkulator M750MS, 570MS. Dia hanya ada pada kalkulator ini sahaja. Okey, ES Plus pun tak ada, hanya kalkulator ini. Okey, macam mana kita nak cari? Alright. So, kalau standard normal distribution, okey, jadual tersebut, table tersebut akan bagi kamu bacaan untuk yang ini, iaitu shaded region at the right hand side. Okey, kawasan berlorik yang berada di sebelah kanan. Tapi dia terbalik sedikit untuk normal distribution. Okey, dalam inverse normal dalam calculator, dia hanya bagi yang to the left. Okey, shaded region to the left. Right, dia boleh jadi dua perkara. Okey, sama ada bentuk dia begini, yang asal, yang seperti gambar, ataupun dia pun boleh baca yang ini. Okey, asalkan shaded region dia sentiasa berada di sebelah kiri garisan. Okey, so kalkulator tu boleh baca semua. Alright, sebagai contoh soalan 7A. Okey, pertama saya tekan menu, saya pilih nombor 7 dan saya akan ambil nombor 3, iaitu inverse normal. Alright, so sekali lagi, area dia hanya boleh baca sebelah kiri. Saya tukar kepada pen hitam. Okey, dia hanya boleh baca sebelah kiri. Sekarang 0.3669 tu adalah yang berada di sebelah kanan. So dia hanya boleh baca yang ini, sama je. So yang saya lorikkan dengan warna hitam tu, saya akan tulis 1 tolak 0.3669. Kita tak payah kira kat luar, kita kira kat sini terus pun tak apa. Okey, dan terus hit enter. Dia akan bagi jawapan
0.34. Kalau kamu tengok ini dah sama dah. Okey. So 0.34. Sebab tu kita tahu jawapan ni betul ke tak. Okey, untuk soalan B, dia dah memang berada di sebelah kiri. So kita terus masukkan 0.4440. Okey, hit je enter. Tengok dia dah bagi jawapan negatif 0.1408. Kan betul, sekiranya kita bundakan kita akan dapat juga negatif 0.141. C. Okey, 0.8365. Tadi kita kena cari 0.1635 tu. Tapi untuk soalan C, sebab sekarang ni shaded region dia dah memang berada di sebelah kiri, so kita terus masukkan sajalah 0.8365. Kita hit enter dan kita akan dapat jawapan dia adalah sama dengan 0.98. Okey, sama sahaja. Alright. Okey. D. Okey, D kita akan gunakan yang mana? Kita akan tekan bahagian ini. Okey, kita akan tekan bahagian itu. Kerana apa? Kerana pada kalkulator macam saya katalah, dia hanya boleh baca shaded region yang berada di sebelah kiri sahaja. Sama ada yang ini ke atas ni sama ada sebelah kiri sikit ataupun sebelah kiri yang kedua tu. Okey, hanya dua tu sahaja. Okey, jadi untuk soalan D kita akan baca 0.1949. Okey, maka jawapannya adalah ataupun pada area tu kita boleh tulis secara kerja, iaitu 0.5 tolak 0.3051. Dia akan kirakan untuk kamu terus. Hit enter. So negatif 0.85998 kan. Bila kita bundakan kita akan dapat negatif 0.86. Okey, untuk soalan E 0.1664. Okey, kita nak mencari yang berada di sini, tapi kita hanya boleh baca yang berada di sebelah kiri saja. So macam mana nak dapatkan shaded region yang berada di sebelah kiri tu? Adalah sama dengan 0.1664. Okey, itu yang berlorek. Yang tak berlorek yang putih tu saiz dia adalah 0.5 sebab dia separuh. So apa yang kita kena buat? Kita kena tambahkan dengan 0.5. Okey, boleh faham bermaksud dia adalah shaded region yang berada di sebelah kiri Z tu. Okey, kita hit enter. So kita akan dapat 0.42999 dan bila dibundakan adalah 0.43. Okey, selalunya kita bundakan kepada 4 ke berti, dapatlah jawapan yang tu. Okey, dan last kali untuk soalan F 0.72. Kita kena baca yang berada di sebelah kiri saja. Jadi kita hanya boleh baca yang ini 0.28. Ataupun kalau guna daripada awal, kita kena kira dulu kan, 1 tolak 0.72. Okey, ataupun dia akan dapat 0.28. Dan kita hit enter, kita akan dapat negatif 0.583. Okey, seperti baik. So inilah function yang ada hanya pada kalkulator Casio kelas WIS sahaja, tiada pada kalkulator yang lain. Okey, itu antara sebab kenapa kan akhirnya ini antara function yang hanya ada pada kalkulator ini. Okey, ada soalan? Okey, kalau tak ada soalan, saya akan hentikan rakaman untuk yang ini sebagai part 4. Okey, kerana kita akan sambung sekejap lagi. Okey, so sekian saja berkenaan dengan inverse normal part 1 lebih kurang inverse normal part 1 ni. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.